KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Komputer. Jadi mereka yang bakal menduduki SPM nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana hari ini guru penyampai kita akan kongsikan kepada anda tips-tips dan juga untuk meningkatkan kefahaman anda berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Farida. Hai Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Syan, apa khabar? Oh, sangat-sangat baik Cikgu sebab Cikgu ada kat sini. Dan juga bersama kita juga ada seorang jurubahasa iaitu Cikgu Ilda. Hai Cikgu. Okey Cikgu, dan saya tahu bukan kita bertiga saja untuk hari ini kan Cikgu. Kita juga ada murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka ceria yang akan bersama kita pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh kenalkan mereka, Cikgu? Ya, okey, anak murid kita hari ini, rakan-rakan hari ini ialah daripada SMK Trolak Selatan. Di sebelah yang hujung, Muhammad Firdaus Marzuki. Boleh panggil dia Firdaus. Yang kedua ini Nur Azura Nabila, Azura. Di bawah ialah Azmanina. Panggil dia Azmanina, dan yang ini adalah Adham. Kita panggil dia Adham lah hari ni. Dia ada nama panggilan masing-masing ni, tapi kita panggil nama standard je hari ni. Baiklah Cikgu. Dan apa yang kita akan belajar ini, Cikgu? Okey, hari ini sebenarnya kita nak belajar satu topik yang penting juga, tak kurang penting, iaitu tajuk perkomputeran. Tapi topik ini dia fokus kepada satu topik kecil lagi, iaitu komputer dan impak. Komputer dan impak. Sahaja. Sebab dia ada dua lagi topik kecil yang itu kita bincang kemudian. Hari ini kita bincang komputer dan impak sahaja. Okey, baik Cikgu, silakan Cikgu. Terima kasih. Kita mulakan. Okey. Terima kasih Sean. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita nak berbincang. Sebenarnya cikgu nak berkongsi teknik menjawab dan juga berbincang dengan rakan-rakan kita di dalam talian mengenai tajuk komputer dan impak. Okey, komputer dan impak. Tajuk ini adalah tajuk yang pertama dalam tingkatan 5. Tajuk pertama 1.1 dalam tingkatan 5. Jadi apakah perkara penting dalam komputer dan impak? Okey, ini adalah tajuk-tajuknya. Cikgu percaya di sekolah anda semua telah buat satu tugasan yang diberikan oleh guru, iaitu tugasan folio digital. Tugasan ini merangkumi sebenarnya, kalau mungkin murid-murid tak perasan, apalah yang cikgu suruh buat ni kan? Sikit-sikit buat assignment, sikit-sikit buat tugasan, sikit-sikit kena cari maklumat di luar. Tapi sebenarnya tajuk ini dia perlukan sedikit orang kata perlukan penjelasan, perlukan perbincangan, perlukan klarifikasi daripada murid sendiri. Sebab itulah murid perlu buat tugasan untuk tajuk ini. Dan tajuk ini banyak soalan dia banyak menjurus kepada aras tinggi. Dia boleh jadi aras rendah, tapi aras tinggi tu memang adalah keutamaan dia sebab soalan ini banyak lebih kepada perbincangan. Jadi antara tajuk-tajuk antara yang kita boleh fokuskan ialah kesan inovasi dalam tajuk ini. Kesan inovasi sama ada kesan positif ataupun kesan negatif. Jenis-jenis jenayah cyber. Okey, di sini juga anak-anak murid akan berkenalan lah, akan tahulah mengenai jenayah cyber dan pernah tak kita buat jenayah cyber tu sebenarnya. Okey. Kemudian kita juga akan belajar tentang etika perkomputeran, di mana sesetengah tempat boleh dikenali sebagai etika dan setengah tempat etika itu dijadikan peraturan. Dan keselamatan komputer sudah tentu ya, jadi orang komputer ni kan Sean, jadi orang komputer ni kita kena juga tahu tentang keselamatan komputer. Jangan cakap pasal orang komputer tapi tak tahu apa pun pasal komputer. Jadi selain daripada itu, tajuk ini juga kita akan masukkan juga, kita akan belajar juga tentang penyulitan dan nyah sulit. Apa tu penyulitan?
kena belajar juga cikgu. Ya, sebab tajuk ini masuk dalam kategori keselamatan komputer, iaitu kita akan belajar tentang penyulitan simetri dan juga penyulitan tidak simetri. Dan yang bestnya dalam tingkatan 3 jadi pelajar sains komputer biasanya pernah mengambil subjek asas sains komputer masa tingkatan 1 hingga 3. Mereka akan belajar banyak tentang penyulitan dan yang sulit, banyak teknik. Tetapi di tingkatan 5 hanya satu teknik sahaja yang perlu dikuasai, iaitu Caesar cipher. Caesar cipher. Dan selain daripada itu, murid juga mesti tahu tentang implikasi sosial hasil penggodaman dan cetak rompak. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, bukan setakat belajar masuk SPM, tetapi juga penting untuk asas kita belajar. Okey, asas kita dalam kehidupan harian kita. Okey, amalan, implikasi sosial, hasil penggodaman dan cetak rompak. Dan tak penting lagi ialah undang-undang cyber negara. Okey, undang-undang cyber negara ini bukanlah sekadar kita tahu tentang undang-undang cyber negara Malaysia, tetapi kita juga akan ambil tahu mengenai negara-negara yang besar sepertinya Amerika Syarikat, Arab Saudi, China, Thailand, Singapura. Jadi mengenai undang-undang cyber negara. Dan yang paling penting bagi cikgu lah kan, ialah kerjaya dalam bidang komputeran. Sebabnya bila kita ambil subjek ni, mestilah kita tahu kita nak menuju ke mana kan. Jadi kerjaya juga kita akan bincangkan dalam tajuk ini. Macam itulah Sean, antara perkara penting yang perlu kita fokus bagi tajuk ini. Ini cikgu bagi sekali imbas ya, sekali apa ni, orang kata umum, secara umum. Okay. Memang ada banyak perkara penting yang kita kena belajar cikgu, dan juga apa yang kita kena fokuskan. Tapi ada lagi satu perkara penting cikgu, sebab kita tak nak ulang kesilapan orang lain atau kita nak belajar daripada kesilapan orang lain. Apakah pula kesilapan yang biasanya dilakukan oleh murid dalam topik ini ataupun tajuk ini cikgu? Oleh kerana topik ini kita bertanya, bila soalan SPM biasanya dia bertanya mengenai soalan yang sama ada direct ataupun aras tinggi. Yang aras tinggi tu menghadapi sedikit masalah. Murid selalu menjawab sekerat jalan. Itu yang kita cuba bincangkan hari ini. Kita cuba baiki jawapan hari ini supaya jawapan kita tu lebih mantap dan supaya tidak ada ruang lah untuk pemeriksa memotong markah kita. Jadi dia suka jawab sekerat-sekerat tanpa alasan yang kukuh. Sebab tajuk ini perlukan sedikit pembacaan. Dia tak boleh terhad kepada buku teks saja. Murid-murid perlu membuat bacaan di luar. Sebab itulah guru-guru memberi tugasan membaca, tugasan folio, mencari maklumat di luar konteks buku teks. Sebab itu penting. Bukan kerana apa cikgu ni tak nak mengajar ke, bukan cikgu tak nak mengajar, itu keperluan dia. Kamu mesti mencari, mengulas dan kadang-kadang perlu membentangkan supaya dapat TP yang lagi tinggi kan, tahap penguasaan yang lagi tinggi. Sebabnya soalan dia sendiri menjurus kepada aras tinggi. Walaupun 4-5 markah, tapi inilah juga penentuan untuk dapat A+. Kalau hilang ni, macam mana dapat A+? Yelah, setiap markah tu memang penting. Setiap markah sangat penting. Dan itulah yang dikongsikan oleh cikgu tadi ya, perkara-perkara yang penting untuk kita semua fokuskan untuk tajuk ini berdasarkan ataupun untuk mereka yang akan menduduki SPM nanti. Bukan saja untuk SPM tapi juga sebagai cara hidup kita ya, bergantung kepada implikasi sosial, hasil penggodaman dan cetak rompak tu. Dan juga seperti yang disebutkan oleh cikgu, bukan saja had kepada buku teks, tapi kita perlu membaca sedikit ataupun lebih sedikit daripada, contohnya daripada internet ataupun daripada hasil ataupun akhbar, surat khabar dan sebagainya ya. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Sean Steven, dan kita juga ada Cikgu Farida di mana cikgu pun akan kongsikan bersama kita tips-tips dan juga perkara penting yang kita perlu fokuskan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu pengkomputeran di bawah mata pelajaran sains komputer. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean.
Okey, perkomputeran, tajuk kecil, komputer dan impak. Okey. Jadi kita tak buang masa lah, mari kita bertanya soalan lah terus ya. Okey, jadi cikgu nak jemput. Okey, soalan yang pertama iaitu rajah menunjukkan, pernah tengok tak agak-agak rajah ni? Okey. Rajah ni memang tak ada dalam buku teks tapi ada lebih kurang. Lebih kurang. Jadi rajah menunjukkan ancaman yang mungkin berlaku semasa menggunakan internet dan dia ada bagi bahan rangsangan di situ, antaranya sebaran virus, penipuan, penggoda, maklumat palsu, pornografi, perjudian dalam talian dan ada X di tengah. Ada X di tengah dan soalan dia berdasarkan rajah, nyatakan jenis ancaman X. Jadi kalau murid-murid semua yang belum study, okey, yang dah study alhamdulillah mungkin dah boleh jawab sekacang je kan. Jadi yang belum boleh rujuk muka surat 2 buku teks tingkatan 5. Rujuk. Mesti dapat jawapan tu. Tapi cikgu tak boleh nak tanya lah kan. Jadi cikgu tanyalah dekat anak murid cikgu ni yang 4 orang ni. Okey, cikgu nak tanya Adham lah. Adham, X tu apa ya Adham? Jenayah cyber. Jenayah cyber. Okey, kalau Azura pula, Azura jawab apa? Jenayah cyber juga. Jenayah cyber juga. Okey, sebabnya memang jelas lagi nyata pada muka surat 2 tingkatan buku teks tingkatan 5 memang ini menjurus kepada jawapan jenayah cyber. Ada yang mungkin menjawab ancaman X, ancaman cyber dia jawab. Okey. Tak boleh bagi markah di situ. Sebab apa? Sebab contohnya pornografi. Adakah dia ancaman cyber? Pornografi. Dia bukan ancaman cyber kan? Okey. Maklumat palsu, perjudian dalam talian contohnya, dia bukan ancaman cyber. Benda tu yang kita cari. Jadi tapi benda tu salah. Jadi itu adalah jenayah cyber. Jadi kena hati-hati dalam melihat soalan. Kadang-kadang dia nak tricky kita kan. Dia nak macam ni ancaman X, kamu pun nak cepat ancaman cyber. Tapi tengok betul-betul dan tolong hadamkan orang panggil rajah-rajah yang ada dalam buku teks. Sebab penting ya rajah-rajah dalam buku teks ni. Sebabnya kadang-kadang soalan adalah berfokus kepada rajah-rajah tersebut. Jadi kenalah tengok betul-betul. Memang tak serupa tapi sama. Okey. Jadi soalan seterusnya cikgu tanya, okey, ini mengenai akta hak cipta. Okey, rajah menunjukkan tentang akta hak cipta. Jadi jika ada baca soalan seperti ini, pastikan baca bahan rangsangan ini dengan teliti. Sebab kadang-kadang dia di atas tidak sama dengan di dalam bahan rangsangan. Jadi baca. Okey, dalam Akta Hak Cipta Pindaan 1997, akta ini meningkatkan perlindungan terhadap pembangunan teknologi maklumat dan hak cipta WIPO, World Intellectual Technology Property Ownership. WIPO kita panggil WIPO, apa sajalah nak panggil, tapi nama dia WIPO 1996 dan skop hak cipta juga diperluas di mana penulis, pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk mengawal ciptaannya. Itu bahan rangsangan dia. Jadi kena fahamlah apa agaknya akta hak cipta. Jadi kita baca pula bahan soalan dia, stem dia iaitu nyatakan. Semua soalan biasanya nyatakan untuk bahagian A, nyatakan jenayah yang boleh disabitkan dengan penyataan tersebut. Okey, faham soalan tu kan? Jadi sekarang cikgu nak tanyalah Azmanina. Apa jawapan awak ya Azmanina? Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Kenapa Azmanina jawab pelanggaran hak cipta? Sebab apa? Mesti ada hint yang mengatakan perlu jawab pelanggaran hak cipta. Firdaus boleh bantu? Sebab jenayah tu dia berkaitan dengan hak cipta. Okey, sebab dia ada berkaitan dengan hak cipta. Bila ada berkaitan dengan hak cipta, remind balik. Remind balik. Dia jenayah ke dia etika? Okey, kalau dia jenayah mestilah ada satu jenayah. Murid-murid kenalah buat sedikit hafalan ya. Tak bolehlah harapkan semata-mata ingatan sekejap tu. Jadi kena buat sikit hafalan, resap sikit dalam hati tu. Okey, imbas balik semua gambar-gambar tu. Jadi jawapan dia ialah pelanggaran hak cipta. Okey, soalan yang sama lagi tapi kali ini kita nak bertanya tentang satu implikasi jenayah tersebut kepada negara. Satu implikasi jenayah tersebut kepada negara. Soalan ni macam
Macam mudah kan, satu markah je ni kan. Okey, tapi cikgu nak tanyalah kali ni dengan siapa ya, belum lagi. Okey, Azura lah lagi sekali. Azura, jawapan anda macam mana? Satu, implikasi jenayah tersebut kepada negara. Negara akan mengalami kerugian kerana hasil cukai negara merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Okey, itu jawapan dari Azura. Cikgu nak dengar pula jawapan dari Firdaus. Nama baik negara akan terjejas sebab masyarakat luar memandang negara sebagai negara yang tidak beretika. Tidak beretika. Okey, nampak ya jawapan kawan-kawan kita? Jadi murid-murid kena lihatlah betul-betul cara menjawabnya. Okey, macam mana pula dengan jawapan Azmanina? Kurang hasil ciptaan tempatan sekaligus menyebabkan negara ketandusan pencipta-pencipta yang berpotensi kerana tidak yakin dengan usaha kerajaan. Okey, nampak ya jawapan mereka semuanya ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Jadi inilah panduan sebenarnya cara kita untuk menjawab soalan yang berbentuk implikasi. Okey, contohnya begini ya. Bila soalan ni keluar, kebanyakan murid suka menjawab semudah ABC. Misalnya, negara rugi. Negara rugi. Ya, betul. Implikasi dia negara rugi. Tapi kerana apa? Kena nyatakan ya. Kalau tidak, markah ini hilang begitu saja. Kalau ada markah 2, mungkin okeylah. Mungkin dipertimbangkan untuk dapat 1. Tapi jika markah 1, memang hilang teruslah. Tidak ada markah diberikan. Jadi bila ada soalan berbentuk implikasi, mestilah jawab ada perkataan negara rugi kerana masyarakat tidak beretika kerana dia kena ada kerana tu. Dan kerana itu mesti datang daripada murid. Murid rekalah apa yang sesuai, yang logik di akal. Janganlah kerana tu macam lari daripada konteks. Itu kita tak nak lah. Jadi kita pastikan kita follow, kita ikut soalan itu. Jadi implikasi dia yang pertama tadi jawab negara rugi sebab negara negara mengalami kerugian kerana cukai untuk sektor ini tidak dapat dikutip. Jadi itu adalah satu contoh jawapan yang baik. Jadi kena ingat panduan itu kena pastikan bila implikasi bukan semudah ABC kita jawab ya. Kita kena baca okey implikasi. Sebab itu cikgu beritahu tadi soalan ini banyak berbentuk aras tinggi. Bila aras tinggi ni maksudnya dia kena datang jawapan tu juga daripada murid sendiri. Okey. Dan seterusnya ialah mari kita bincanglah balik ya. Tadi kan kita kawan-kawan dah bagi jawapan, jadi kita bincanglah sebab murid di luar sana mungkin fikir, cikgu macam mana ni saya baca pun kurang kan. Jadi saya perlukan sedikit perbincangan. Okey, mari kita bincang hari ini. So, kenapa negara rugi? Kenapa negara rugi? Negara mengalami kerugian, kenapa? Ada Ham. Kenapa negara rugi? Saya ulang balik tadi. Kenapa negara rugi? Ikut perspektif awak. Tak nak baca-baca. Ikut perspektif awak. Kenapa agak-agak negara rugi? Kerana hasil cukai negara merupakan sumber pendapatan negara. Ya. Untuk pengetahuan semua, negara kita ni ada kutip cukai kan? Salah satu sektor yang kutip cukai ialah sektor ini. Jadi kalaulah katalah hak cipta ini dilanggar, tidak ada orang kata apa, dilanggar, senang-senang saja orang curi kita punya hak cipta. Jadi sudah tentulah cukai tidak dapat dikutip. Jadi murid-murid terpaksalah buat ayat standard ya. Janganlah buat macam ayat-ayat pasar pula. Ni kan kita nak jawab periksa kan. Jadi buat ayat standard. Janganlah buat negara rugi kerana tak dapat kutip cukai. Tak naklah macam tu. Jadi kita buatlah ayat yang standard yang sesuai untuk dijawab dalam peperiksaan SPM nanti. Okey. Kurangnya hasil ciptaan tempatan. Okey, kenapa kita kurang hasil ciptaan tempatan? Azmanina, kenapa kita kurang pula hasil ciptaan tempatan? Sebab apa? Pada pandangan awak? Sebab tidak ada usaha kerajaan. Tidak ada usaha kerajaan? Tak ada usaha kerajaan? Lagi? Teruskan. Takkan itu saja? Kenapa hasil ciptaan tempatan akan berkurang? Sebab apa? Okey, Firdaus boleh... Kerajaan
tak melindungi hak mereka. Ya bagus. Sebab kerajaan tak dapat lindungi hak mereka, hak pencipta-pencipta ni, maka rasa kurang motivasi nak buat kerja. Tak guna aku mencipta kalau tak ada orang nak jaga kebajikan aku. Lebih baik aku guna orang punya aja. Macam tu lebih kurang ya. Okey, tapi kamu janganlah jawab macam tu. Kamu kena jawab dalam ayat standard ya. Kena jawab dalam ayat standard. Okey. Lepas tu nama baik negara terjejas. Nama baik negara terjejas, Firdaus, kenapa agak-agak nama baik negara tu pula terjejas? Sebab nanti negara luar pandang negara kita tidak beretika. Ya, betul. Sebab negara luar pandang negara kita tidak beretika. Asal nak buat salah je, pi Malaysia. Asal nak buat salah je, pi Malaysia. Last sekali, kita dikenali sebagai negara yang kurang etika tentang bab-bab ini. Maksudnya, pasal hak cipta, kita tidak jaga. Jadi, perkara itu kita kena elakkan. Dan bila perkara-perkara ini juga berlaku, dia akan menjadikan Malaysia ini kurang pelabur. Tahu tak pelabur? Okey, pelabur ni orang yang melabur pada negara kita kan? Jadi dia tengok tidak ada jaminan, bahaya negara ni, kalau buat kerja pun hilang aku punya royalty. Jadi mereka tidak akan melabur pada negara kita. Jadi itu salah satu juga sebab kenapa negara rugi. Kena ingat. So selain daripada implikasi pelanggaran hak cipta terhadap negara, kita juga akan bincangkan mengenai implikasi pelanggaran hak cipta pada individu. Kena ingat, soalan ini dia bukan tanya saja pada perspektif negara. Dia tanya juga pada perspektif masyarakat dan dia tanya juga pada perspektif individu. Jadi perspektif individu macam mana pula? Okey. Cikgu kamu bagi tahu sebab ya. Okey, individu boleh didakwa. Sebab apa individu boleh didakwa? Firdaus, sebab apa individu boleh didakwa? Sebab diorang guna hak cipta orang lain. Betul, sebab bila menggunakan hak cipta orang lain yang telah dijaga hak ciptanya, maka tidak salahlah penciptanya mendakwa anda yang menggunakan hak cipta. Jadi, persoalan kat sini, sambil-sambil itu kan, kita tanya balik diri kita. Pernah tak kita guna hak cipta orang lain tanpa izin? Pernah tak? Tak pernah. Okey, yelah tak pernah kan, tapi cermin diri balik. Okey. Kemudian, untuk individu juga, selain daripada tu, boleh tak Azura berikan lagi satu? Mewujudkan masyarakat yang tidak beretika kerana menganggap mencuri hak cipta adalah salah satu perkara yang normal. Okey. Mewujudkan masyarakat yang tidak beretika, macam kita cakap tadilah, jawapan rakan kita tadi, iaitu kita akan mewujudkan masyarakat yang tidak beretika sebabnya kerana menganggap satu perbuatan mencuri hak cipta itu adalah satu perkara yang normal. Lepas ni baru terasa kan, rupanya aku buat selama ni rupanya salah. Jadi tolong betulkan lepas ni. Jadi sambil-sambil kita belajar menjawab exam, kita juga betulkan etika kita mengenai hak cipta. Okey, selain itu, okey, kita tanya Adham pula. Adham, silakan, satu lagi fact, satu lagi fakta, satu lagi implikasi, silakan Adham. Okey, cikgu bagi Shin. Individu yang berpotensi untuk menghasilkan suatu produk tidak bersemangat. Sebab apa tak semangat tadi? Kerana hak ciptanya dicuri oleh orang lain. Ya, kerana hasil ciptanya dicuri. Macam cikgu ulas tadilah. Hasil ciptanya dicuri, maka rasa-rasanya tak ada daya aku nak buat dah reka cipta ni kan. Sebabnya akta ini telah diambil orang. Lepas tu tak ada pula orang nak tolong survive kita. Tak ada orang nak support kita. Tak ada orang nak tolong kita untuk apa? Untuk dapatkan kita punya hak kita itu. Jadi anak-anak murid semua pastinya tak suka hak kita diambil orang. Jadi pastikan hormat hak orang lain. Dalam perisian juga ada hak orang lain. Jadi hati-hati anak murid semua. Ya, Sean. Okey, baiklah cikgu, dan apa yang cikgu dah kongsikan bersama kita adalah berkenaan dengan
cara ataupun teknik menjawab soalan, contohnya kalau bertanyakan implikasi, pastikan anda berikan sebab dan juga kenapa, contoh jawapan anda dan kenapa, baiklah supaya anda boleh mendapatkan markah yang sepenuhnya. Dan juga sangat-sangat penting untuk kita hadam maklumat dan juga rajah yang diberikan supaya kita dapat menjawab dengan betul. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula ke Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Komputer bagi tingkatan 5. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. So tadi kita dah berbincang mengenai jenayah, etika, dan tapi kali ini kita nak berbincang, tadi kita bincang pasal jenayah dan kesan dan inovasi. Tapi kali ini kita nak bincang sikit tentang etika. Okey, soalan cikgu yang seterusnya ialah, berikut adalah satu aktiviti yang tidak beretika dalam perkomputeran. Emir melakukan salinan haram terhadap perisian hak cipta tanpa kebenaran penciptanya. Nyatakan etika yang dilanggari oleh Emir. Okey, cikgu nak minta Firdaus lah. Apa ya etika yang dilanggari oleh Emir ni? Firdaus, silakan. Dilarang menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran. Okey, etika. Jadi ramai yang tertanya, macam mana pula dia jawab etika ni macam tu? Panjang pula tu kan? So, murid-murid semua boleh rujuk muka surat 6 dan 7 buku teks Sains Komputer tingkatan 5. Rujuk sekarang. Okey, supaya lepas ni dah tahu dah, oh ini rupanya etika. Ada yang belum baca lagi page tu ya, tolong baca. Tengok muka surat 67, etika yang dilanggari oleh Emir. So, beza etika dengan jenayah ini, dia ada beza sikit ya. Bila etika, dia banyak perkataan yang agak panjang. Contohnya macam dilarang. Dilarang, macam tu. Jadi maksudnya ayat etika ini dengan ayat jenayah, dia kadang-kadang hampir terkeliru. Mungkin murid-murid akan jawab pelanggaran hak cipta, tapi itu bukanlah masuk dalam kategori etika. Itu masuk dalam kategori jenayah. Jadi etika, pastikan etika. Jenayah, pastikan jenayah. Jangan terkeliru dengan soalan. Jadi soalan tadi, dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa kebenaran. Jadi kena hafal tak semua tu? Buat bacaan. Jadi etika ni dia tidak ada ayat betul-betul kena buat ayat macam tu. Jadi maksudnya buat bacaan. Jadi maksudnya ada idea nak jawab nanti untuk etika. Soalan seterusnya, pernah lihat tak rajah ni? Murid-murid dekat dalam talian pernah lihat tak dalam rajah ni? Pernah. Okey, pernah. Okey, kalau pernah lah, kat mana awak tengok rajah ni? Azmanina, di mana awak tengok rajah ni? Dekat Gmail. Dekat Gmail. Gmail. Jadi kan, mungkinlah setengah orang tak pernah buka email, tetapi orang komputer mustahil tak buka email. Jika sebut orang komputer, orang sains komputer, dia tahu apa itu email. Jadi pernah buka email, insya-Allah pernah guna Gmail. Jadi tahu kan rupanya di mana? Di email kan? Bila kita buka email, kita akan masuk username dan password. Lepas tu nanti dia akan tanya di dalam telefon kita, akan sampai mesej kat telefon kita, adakah ini anda? Dia tanya kan. Jadi kita akan jawab lah. Kalau ya, lah. Kalau tidak, tidak lah kan. Jadi kalau kita jawab ya, baru kita boleh buka email. Kalau kita tak jawab ya, kita tak boleh buka email kan. Okey, apa ini jadi apakah benda ini? Jadi sekarang ni soalan dia, berdasarkan rajah, nyatakan langkah keselamatan itu. Jadi kita jemput Azura. Apakah langkah keselamatan tu, Azura? Okey, langkah keselamatan itu ialah 2 pengesahan. 2 pengesahan. Okey, kalau Azura jawab 2 pengesahan, Adham jawab apa, Adham? Cuba Adham, silakan. Double verification. Double verification. Nampak ya, kawan kita jawab 2 jawapan yang berbeza. Adakah dua-dua boleh diterima? Okey, jawapan dua-dua ini boleh diterima sebabnya dia ada dalam istilah dalam buku teks. 2 pengesahan ataupun double verification. Dan ada yang menjawab, yang mungkin akan menjawab sebab terma yang agak familiar di dalam internet, iaitu two-step verification. Adakah jawapan itu boleh diterima? InsyaAllah lah boleh diterima sebabnya itu adalah satu benda yang standard walaupun tidak ada dalam buku teks. Tidak ada dalam buku teks. Double verification, 2 pengesahan, two-step verification. Itu jawapan-jawapan yang boleh diterima untuk
dia kata nyatakan langkah keselamatan itu. Okey. Soalan seterusnya iaitu Rajah menunjukkan langkah keselamatan untuk log masuk akaun tadi sekali lagi, dan soalan kali ini ialah fungsi langkah keselamatan itu. Apakah fungsi? Tadi dia tanya nyatakan langkah keselamatan itu. Jadi dia nyatakan terma. Kali ini dia nak nyatakan fungsi langkah keselamatan itu. Jadi kita jemput Firdaus again. Ya, Firdaus. Untuk meningkatkan tahap kesukaran bagi penceroboh untuk mengambil data pengguna. Data pengguna. Okey, itu jawapan Firdaus. Dia kata nak meningkatkan tahap kesukaran bagi penceroboh untuk dapatkan data pengguna. Okey, kalau Azmanina, jawapan Azmanina macam mana? Untuk menyukarkan orang lain mencerobohi email pengguna. Email pengguna. Okey. Dua-dua jawapan ini boleh diterima. Okey. Kenapa cikgu terima jawapan mereka? Sebabnya dia ada kata kunci di situ, iaitu untuk menyukarkan, untuk menyusahkan, untuk meningkatkan tahap keselamatan bagi sekiranya orang nak menceroboh email kita, dia tak boleh ceroboh. Jadi ayat-ayat yang seperti itu yang menunjukkan, menyukarkan pencerobohan email pengguna, jadi itu kita boleh pertimbangkan untuk diberi markah. Jadi tak semestinya ayat-ayat anak murid cikgu ya, kamu juga boleh buat ayat sendiri yang sesuai untuk menjawab tajuk ini. Pastinya ada kata kunci menyukarkan pencerobohan. Menyukarkan pencerobohan. Okey. Satu markah je ya, tak banyak. Tapi kalau salah jawab memang akan hilang markah tersebut. Okey. Soalan seterusnya, pernah tengok Rajah ini? Dia banyak Rajah untuk tajuk-tajuk ni. Banyak Rajah, pernah tengok ke? Okey, Adham. Apa ya soalan ni nak? Apa soalan ni nak, Adham? Soalan ni nak apa, Adham? Adham dengar tak cikgu cakap? Nyatakan P, Q dan R. Bagus. Bila nyatakan P, Q dan R, maksudnya dia suruh nyatakan apa yang ada pada P, Q dan R. Bukan dia nak tanya fungsi, dia tanya nyatakan. Maksudnya nama lah, kata nama. So, Adham, teruskanlah. P tu apa ya, Adham? P adalah teks biasa. P adalah teks biasa. Okey, kita sambung dengan Azura. Azura, Q tu apa, Azura? Q ialah penyulitan. Q ialah penyulitan dan R tu? Nyah sulit. Nyah sulit. Okey, penyulitan dan nyah sulit. Jadi, dalam tajuk ini juga, macam cikgu cakap, kita bincang pasal keselamatan kan? Jadi, selain daripada kita tahu apakah langkah, fungsi semua, kita juga kena tahu apakah teknik-teknik penyulitan dan nyah sulit. Jadi, gambar Rajah ini untuk bertanya mengenai perkara itulah. Iaitu teks biasa, penyulitan dan nyah sulit. Tak pernah tengok ke? Boleh rujuk buku teks, semua dalam buku teks. Tapi macam biasalah gambar dia tak adalah sama macam gambar Rajah soalan. Cuma sama lebih kurang. Okay. Kemudian soalan yang sama lagi, kali ini cikgu tanya, nyatakan jenis penyulitan yang digunakan. Okey. Cikgu nak tanya siapa? Firdaus, jenis penyulitan yang digunakan? Apa jenis dia? Penyulitan simetri. Penyulitan simetri. Kenapa awak jawab penyulitan simetri? Sebab kunci dia sama. Kenapa? Sebab? Kunci dia sama. Okey. Rupa kunci dia, lihat kepada rupa kunci dia. Rupa kunci dia sama, jadi kita akan panggil dia penyulitan simetri. Okey, macam mana pula jika penyulitan tak simetri? Jika gambar kunci dia berbeza. Cuba lihat buku teks. Dalam buku teks ada ditunjukkan gambar tersebut. Okey. Jika kunci berbeza maksudnya dia tidak simetri. Kalau dia sama, dia simetri. Itu jenis-jenis penyulitan. Selain daripada tajuk penyulitan yang sulit ni, kita juga akan belajar tentang teknik menyulit. Teknik penyulitan dan teknik nyah sulit. Iaitu kita panggil teknik scissor cipher. Tingkatan 3 belajar banyak kan? Masuk je tingkatan 5 satu sahaja, iaitu scissor cipher. So, boleh juga jawab soalan ni. Okay, pertama sekali, Rajah menunjukkan teks cipher yang dihasilkan dengan menggunakan kaedah penyulitan scissor cipher terhadap teks biasa. Nilai anjakan yang digunakan ialah 5. Dia bagi teks, okey ni, dan tuliskan teks biasa yang dinyah sulitkan. Okey, untuk soalan ini, cikgu nak mengajarlah sikit ya, sebabnya
Mungkin sukar cikgu nak bertanya kan, tapi nanti cikgu tanya baliklah. Okey. Untuk Caesar cipher ni, bila dia kata nilai anjakan yang digunakan 5, apa maksud dia? Nilai anjakan yang digunakan 5 itu. Cikgu tanya Azmanina, apa maksud nilai anjakan 5? Dia kena kira mulai daripada 1. Mulai pada 1, macam mana tu contoh dia? Kalau A pergi ke B, 1 sampai 5. Sampai 5. Okey, cikgu kurang jelas tu. Tak apa, kita minta tolong Azura lah. Azura tolong boleh ke jelaskan lagi apa yang cuba Azmanina sampaikan? Kita perlu anjakkan dia. Contohnya A, anjakkan dia sampai F. A sampai F. Sebab nak anjakkan dia 5. Ya, anjakan sebanyak 5. Okey. Ada tak petua lain nak guna untuk anjakan? Mungkin murid-murid di luar sana ada petua daripada cikgu-cikgu kan? Tapi kali ni cikgu nak bagilah petua cikgu. Okey, petua cikgu seperti ini. Okey, apa petua dia? So, kalau cikgu lah kan, bila dapat soalan ni, perkara pertama yang cikgu tengok ialah, cikgu tengok dulu, soalan ni nak penyulitan ke nyah sulit? Cikgu tanya balik sekali lagi. Firdaus, soalan ni nak apa? Penyulitan ke dia nak nyah sulit? Dia nak nyah sulit. Dia nak nyah sulit. Okey, kalau nyah sulit tu, apa petua dia kalau yang cikgu biasa ajar kamu? Adham, apa petua yang biasa kalau kita buat nyah sulit? Ya, Adham. Apa petua dia? So tak apalah. Adham dia terkeliru tu. Macam bangun tidur ke apa Adham? Okey. Petua dia begini ya. Kita akan buat teks biasa ini, teks biasa A sampailah ke Z. Itu teks biasa. Tulis perkataan teks biasa. Okey. Kemudian dekat bawah kita kosongkan dulu. Kita tak perlu tulis F ni. Kita perlu kosongkan dulu. Kemudian bila dia cakap anjakan 5, kita ganjakkan daripada A. Daripada A ganjak 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tu jatuh pada F. Itu maksud dia nilai anjakan 5. Iaitu dia ganjak 5 tempat. A tu A ke B 1. Itu kan yang Azmanina cakap tadi. A ke B 1. B ke C 2. C ke D 3. D ke E 4. E ke F 5. Itu anjakan 5. So bila anjakan 5, teks biasa tu jatuh pada urut F. Jadi ambil F tu, letakkan di dalam teks cipher. Letakkan, tuliskan macam biasa F, G, H, I, J sampailah huruf Z. Ulang balik A, B, C, D, E. Habis. Dapat teks cipher. Okey, langkah seterusnya ialah kita melihat konteks soalan. Konteks soalan dia nak kepada nyah sulit. Bila nak nyah sulit, apa yang kita buat? Tadi teks cipher kan? Bila nyah sulit bermaksud teks cipher tukar kepada teks biasa. Jadi kita pun buat X, J, R, F, S, L, F, Y soalan tadi. Kemudian nak cari jawapan ni, okay, kita baca X pada teks cipher lah. Jadi bila kata nyah sulit, baca teks cipher, jawapan di teks biasa. X. X, nampak X? Lihat dia S. Jadi S turun ke bawah. Jadi kemudian diteruskan dengan J. J ialah E. Sebab itu di bawahnya E. Dan seterusnya lah, dapatlah R. Mana R? R kita akan dapat M. F. F kita akan dapat A. Dan S kita akan dapat N. L. Tengok ya, L kita akan dapat G. F, A lagi sekali. Dan Y. Y kita akan dapat T. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan penuh, iaitu semangat. Jadi teknik ni kena tunjuklah sikit ya. Kalau biasanya markah dia 1 atau 2. Tetapi kalau markah 2, biasanya cubalah tunjukkan macam mana anda dapatkan perkara itu. Buat macam cikgu pun tak ada masalah. Tapi kalau markah 1, tulis jawapan terus pun tak ada masalah. Okey? Itu kepada teknik Caesar cipher. Ada banyak lagi ya. Satu lagi cara ialah nak menentukan nilai anjakan. Sebab kadang-kadang anda ni macam panik nilai anjakan tak tahu. Okey, cara dia ada guna cara yang kedua.
iaitu menentukan tata susunan ni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengok 5 tu jatuh pada huruf apa? Itulah nilai anjakannya. 5, kita tengok 5 saja, nilai anjakan dia F. Maksudnya F tu akan jadi huruf pertama pada teks cipher. Itu antara petua-petua yang cikgu boleh bagikan untuk buat teks cipher. Semoga membantulah ya. Okey. Seterusnya, ini perbincangan sikit sedikit perbincangan, iaitu jadual menunjukkan perbezaan undang-undang cyber di 4 buah negara. Okey, negara W, X, Y dan S. Penubuhan undang-undang cyber, W ada, X ada, Y ada, S tiada. Untuk sekatan media sosial, W ada tiada sekatan, X ada tapisan kandungan internet, Y tidak membenarkan capaian kepada media sosial, S tiada sekatan. Dan untuk WIPO ni, akta hak cipta ni, untuk W dia adalah ahli, X ahli, Y ahli dan S bukan ahli. Okey, bila baca soalan macam ni, kena kaji dulu ya, tengok dulu satu-satu. Ada penubuhan cyber, okey. Kalau ada, okey. Kalau tak ada, kena ignore dululah kan, sebab dia nak tanya mengenai perbezaan undang-undang cyber di 4 buah negara. Okey, soalan dia, berdasarkan jadual, pilih negara yang sesuai untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian. Okey, cikgu nak tanyalah, ada HAM, apakah negara yang awak rasa awak nak berniaga atas talian untuk soalan ini? Ya, ada HAM. Negara X. Negara X. Kenapa awak pilih negara X? Kerana negara X mempunyai penubuhan undang-undang cyber yang mampu menjamin keselamatan laman web perniagaan secara atas talian. Panjang jawapan dia. Dia pilih X sebabnya X tu ada penubuhan undang-undang cyber kerana kemudian cyber sebab apa tadi? Sebab boleh menjamin, mampu menjamin dia punya menjamin perniagaan secara dalam talian kan. Okey, bagus jawapan tu. Tapi baru 2 markah dapat. Tadi dapat 1 markah sebab kita pilih tu dapat 1 markah ya. Bila kita bagi sebab, beri justifikasi, baru dapat 2. Sebab dia ada sebab dan akibat ya. Kalau kita jawab soalan seperti ini, ingat, justifikasi dia mestilah dinyatakan sebab dan akibat. Maksudnya, kerana saya pilih ni sebab dia ada undang-undang cyber. Itu jawapan daripada atas soalan. Kita nak jawapan daripada murid. Jadi, undang cyber menyebabkan boleh menjaga bla bla bla. Macam tu. Dia kena ada jawapan daripada murid. So, itu baru 2 markah. Jadi, lagi 2 markah. Boleh Azura, lagi 2 markah? Okey, selain itu, kawalan terhadap media sosial juga mampu melindungi laman web tersebut daripada dikenakan ancaman seperti komen negatif dan sebagainya. Okey, itu jawapan daripada Azura. Bagus jawapan dia ya, iaitu dia bagikan kerana ada kawalan media sosial yang boleh menjamin menjaga komen-komen negatif dalam laman mereka. Kemudian jawapan yang ketiga, okey Firdaus, jawapan yang ketiga? Sekali WIPO juga mampu memberikan penjagaan hak cipta kepada perniagaan secara atas talian. Ya, bagus. Dia kaitkan, dia cuba kaitkan antara WIPO tu dengan dengan kepentingan akta hak cipta tadi. Jadi semuanya daripada A sampai Z tadi semuanya ada berkaitan dengan soalan-soalan yang akan dibincangkan ini. Okey, seterusnya yang tadi dah bagi kan, jadi kena ingat sekali lagi, kalau berikan justifikasi jangan jawab semata-mata saya pilih X sebab ada cyber, ada penubuhan undang-undang cyber, ada media sosial, ada WIPO. Jangan jawab macam tu ya. Kita kena jawab ada penubuhan undang-undang cyber menyebabkan okey. Lepas tu media sosial menyebabkan, dia kena ada sebab-sebab tu okey. Dan soalan seterusnya iaitu, jika anda seorang pengusaha syarikat animasi beroperasi di negara S ni yang tiada segalanya ni, okey, terangkan 3 implikasi kepada masyarakat atau negara. Okey, cikgu nak dengar Azmanina, apa implikasi dia? Satu implikasi daripada Azmanina. Satu je terangkan 3 implikasi, cikgu nak satu je. Implikasi kepada masyarakat atau negara jika memilih negara S. Pengeluaran produk asli berkurang. Apa dia? Produk asli berkurang?
pengeluaran produk asli berkurang. Okey, pengeluaran produk asli berkurang. Okey, kalau 2 markah, cikgu boleh bagi 1 markah saja. Okey, ingat ya, bila sebut implikasi mesti ada sebab dan akibat. Berkurang seterusnya menyebabkan negara mengalami kerugian. Macam tu ya. Dia kena ada akibat dia tu. Akibat dengan sebab atau sebab dengan akibat. Jadi kita tak boleh jawab satu je lain. Negara rugi. Macam cikgu terang awal-awal tadi, negara mengalami kerugian. Memang dapatnya pun markah dia atas gantung lah. Jadi kena buat negara rugi sebab ini. Azmanina jawab tadi apa Azmanina jawab tadi? Pengeluaran produk asli berkurang. Pengeluaran produk asli berkurang kerana kena sebut sebab kan dia kena ada sebab dia. Jadi implikasi ni kena ceritalah dari tajuk ini ialah daripada 2 masyarakat dan negara. Jadi murid-murid cubalah cari logik apakah implikasi kepada masyarakat dan negara. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika dan kita akan kembali semula ke Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Komputer. Baik cikgu, silakan. Okay, terima kasih Sean. Sampailah kita kepada perbincangan yang terakhir. Sebelum tu cikgu nak ingatkan sekali lagi mengenai panduan. Panduan bila menjawab soalan yang berbentuk implikasi, mestilah pastikan murid-murid menjawab, mestikan ada sebab dan akibat, ataupun nak jawab ayat berbentuk negatif, akibat atau sebab. Macam tu boleh ya, tapi pastikan ada 2 perkara ini. Okey, lagi satu, justifikasi pun sama. Tengok keadaan. Kalau soalan itu berada pada bahagian B, pastikan jawab ada sebab, ada akibat. Kalau dalam jawapan A, tengok keadaan dan tengok keadaan markah tu pula. Kalau markah 1, 2, okeylah kan, 1 tak apalah, tapi kalau markah tu 2, jadi kena ada sebab dan akibat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir mengenai kerjaya. Okey, soalan kerjaya berikut adalah kerjaya dalam bidang perkomputeran. Pernah dengar tak kerjaya ini? Antara kerjayanya ialah jurutera A, jurutera sistem komputer, B ialah pengatur cara komputer, C pembangun laman web, D pentadbir pengkalan data. Okey, soalan dia, pilih kerjaya yang betul dengan bidang tugas dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan. Soalan ini nampak macam aras rendah, tapi sebenarnya soalan ini perlukan sedikit analisa. Analisa pada soalan dan pada kata kunci. Isi je, perlu isi je. Kalau nak tembak pun boleh, tapi kita tak naklah hilang markah kan. Jadi kita jangan tembak, baca betul-betul. Okey, soalan dia, bahan rancangan dia ya, bertanggungjawab menukar idea kepada aplikasi dalam talian. Dia kata tu, kat dalam talian menggunakan bahasa penskripan. Okey, jawapan daripada Adham. Silakan Adham. Adham jawab apa? C. Pembangun laman web. Sebab apa Adham jawab pembangun laman web? Kerana pengatur cara komputer tidak guna bahasa penskripan. Tidak guna menggunakan bahasa penskripan. Ulang balik. Ulang balik. Tengok balik soalan dia. Betul ke tak? Sebab apa? Okey, tak apa. Azura bantu. Boleh Azura bantu? Kerana pembangun laman web dia menggunakan bahasa penskripan. Kerana pembangun laman web adalah seorang pengatur cara. Dia juga pengatur cara ya, tapi pengatur cara yang menggunakan bahasa penskripan. Jadi jawapan dia yang tepat ialah C ya, pembangun laman web. Dia yang akan jawab pengatur cara komputer kan. Tapi jawapan dia pembangun laman web bahasa penskripan. Okey, untuk soalan yang kedua iaitu bertanggungjawab membangun, menguji dan menilai perisian seni bina lita. Okey, Azmanina. Jawapan anda? A. Jurutera sistem komputer. Okey, jurutera sistem komputer. Kenapa Azmanina jawab begitu? Sebab ada membangun. Pembangun? Ada pembangun perisian seni bina lita. Okey, seni bina lita ni biasanya melibatkan jurutera-jurutera lah. Jadi jurutera sistem komputer. Okey, sebenarnya dalam tajuk ini dia ada 4 bidang utama yang perlu
murid-murid fokus. Jadi baca balik ada rajah dia 4 bidang utama, termasuklah pengatur cara komputer dan pentadbir pangkalan data. Kalau pangkalan data, kita ada kata kunci dia, iaitu membangunkan pangkalan data. Bila ada bangun pangkalan data tu, pangkalan data lah. Kalau pengatur cara komputer, dia membangunkan juga, membangunkan seperti ini lebih kurang aplikasi dalam talian. Dia tak semestinya bangunkan aplikasi dalam talian, dia boleh bangunkan aplikasi di luar talian. Jadi kena tahulah perkara-perkara tersebut. Jadi baca balik mengenai 4 topik yang pertama tadi, 4 bidang dalam kerjaya. Okey, dan ingat ya murid-murid, jangan mengharapkan kepada semata-mata kepada buku teks sahaja. Untuk tajuk ni murid-murid perlu membuat bacaan di luar buku teks, dan perlu juga pastinya siapkan tugasan yang cikgu kamu bagi, sebab tugasan itu sangat-sangat membantu dalam menjawab soalan berbentuk ini. Sebab soalan bagi tajuk ini lebih banyak berfokus kepada aras tinggi. Jadi kenalah membuat bacaan. Itu yang paling penting, kena membuat bacaan. Itulah sebersedikit yang cikgu boleh berkongsi untuk tajuk kali ini. InsyaAllah di lain masa cikgu boleh kongsi lagi mengenai tajuk-tajuk seterusnya. Ya, terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu, dan juga mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang cikgu dah kongsikan untuk hari ini. Okey, untuk rumusan kali ini, pastikan pelajar-pelajar ingatlah kata kunci ya, iaitu soalan ini banyak bertanya mengenai justifikasi, implikasi. Jadi kalau soalan yang bahagian A nyatakan, bolehlah nak jawab kan, tapi kena hati-hati dengan kata kunci. Perbezaan antara kata kunci etika, jenayah dan juga undang-undang tu kena pastikan beza, dan juga bila jawab soalan implikasi, ingat sebab dan akibat. Justifikasi pun sama, sebab dan akibat. Dan jika soalan tu ditanya dalam bahagian B, pastinya mesti ada sebab dan akibat. Okey, itu saja. Okey, terima kasih cikgu, dan berdasarkan apa yang cikgu dah kongsikan, harap anda semua mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini, dan juga supaya anda boleh skor maksimum untuk soalan daripada tajuk kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas ataupun di program yang seterusnya. Bye semua.